Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua adik pelajar yang cikgu hormati dan kasihi sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari satu lagi topik baharu dalam bab yang sama, iaitu taburan penduduk. Iaitu yang mana pada pagi ini kita akan mempelajari mengenai kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Jika kita ingat semula pembelajaran kita pada yang lepas, kita sudah mempelajari mengenai apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk padat dan jarang dan sederhana di dunia. Tetapi untuk topik yang baharu ini, kita pula akan mempelajari tentang kesan yang diterima disebabkan oleh taburan penduduk yang padat dan jarang di dunia ini. Jadi cikgu harap semua pelajar dapat bersedia dan berada dalam keadaan yang sihat dan kuat untuk mengikuti sesi pembelajaran secara rakaman video pada pagi ini. Dan cikgu harap semua pelajar pada saat dan ketika ini sudah menyediakan alat pensel dan buku nota di sebelah untuk mencatat semua isi-isi pelajaran yang kita akan telusuri pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita akan belajar satu topik yang baharu, iaitu kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Jadi penilaian hasil pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini iaitu pelajar dapat menyatakan 4 daripada 7 kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Jadi objektif, dalam arti kata yang lain, objektif hasil pembelajaran kita pada pagi ini ialah kita ingin mencapai bahawa anda semua adik pelajar sekurang-kurangnya dapat menyatakan 4 daripada 7 kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia, yang mana topik ini kita akan pelajari sekejap lagi pada hari ini. Baik, kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Kita lihat kesan yang pertama, iaitu dari segi kesan taburan penduduk padat. Di mana kalau kita lihat kesan taburan penduduk padat ini akan menyebabkan persaingan guna tanah yang hebat dalam kalangan penduduk di bandar. Ini kerana kepadatan penduduk di bandar biasanya akan menyebabkan persaingan guna tanah yang hebat sesama penduduk dan juga sektor-sektor perindustrian yang lain. Sebagai contohnya, keperluan guna tanah untuk kawasan penempatan, perindustrian, pengangkutan dan perniagaan akan semakin meningkat disebabkan oleh kesan taburan penduduk yang padat ini. Kenapa persaingan guna tanah ini akan menjadi hebat? Kerana pertama, orang-orang di setempat akan bersaing membina kawasan penempatan masing-masing, di mana kita lihat biasanya di kawasan bandar akan ada kawasan penempatan setinggan. Penempatan kawasan setinggan ini biasanya dibina ataupun didiami oleh penduduk-penduduk yang mana dari segi taraf hidup mereka adalah miskin, di mana kawasan-kawasan setinggan ini biasanya dibina dan didiami oleh buruh-buruh binaan misalnya. Jadi selain itu, kawasan perindustrian juga akan bersaing untuk menggunakan tanah di kawasan bandar ini kerana banyak kilang-kilang yang sudah tentu akan membina kilang mereka untuk mengeluarkan hasil perindustrian yang mereka ingin capai.
Selain itu, pengangkutan dan perniagaan juga turut menerima kesan yang sama, persaingan yang sama, kerana apabila sesuatu kawasan penduduk yang padat itu ramai, maka pengangkutan juga adalah amat diperlukan. Jadi sudah tentu perlu membina satu stesen pengangkutan yang baharu untuk memudahkan pergerakan penduduk di kawasan yang padat ini. Maka sudah tentu untuk membina bangunan yang besar dalam pengangkutan ini, ia juga akan menggunakan tanah yang sedikit sebanyak. Jadi oleh sebab itu, disebabkan oleh kawasan taburan penduduk yang padat ini, ia akan menyebabkan, kita kena ingat, adik pelajar kena ingat, dia akan menyebabkan persaingan guna tanah yang hebat dari segi kalangan penduduk untuk membina kawasan pentempatan, dari segi perindustrian di mana perkilangan akan dibina, pengangkutan dan juga aktiviti-aktiviti perniagaan yang lain. Jadi ini yang adik-adik pelajar harus faham tentang persaingan guna tanah ini, kesan daripada taburan penduduk yang padat. Selain itu, kesan daripada taburan penduduk yang padat ini akan menyebabkan masalah kemiskinan. Kepadatan penduduk yang tinggi akan menyebabkan masalah pengangguran, kemiskinan bandar dan taraf hidup yang rendah. Pengangguran wujud kerana sumber ekonomi dan peluang pekerjaan yang ditawarkan terhad berbanding dengan bilangan penduduk. Misalnya kita dapat lihat di Siem Reap, Kemboja. Pengangguran mengakibatkan kemiskinan bandar seperti di Manila. Baik, sudah tentu apabila taburan penduduk yang terlampau ramai di kawasan bandar ini, dia akan menyebabkan taraf sosial ataupun taraf kemiskinan orang di kawasan tersebut akan meningkat. Misalnya, kenapa cikgu cakap meningkat? Sebagai contoh, kalau di kawasan bandar, peluang pekerjaan yang ditawarkan cuma 300 peluang pekerjaan. Tetapi orang yang menginginkan pekerjaan kerana penduduk yang ramai di kawasan bandar adalah seramai 3,000 orang. Jadi sudah tentu hanya 300 sahaja yang akan terpilih. Dan yang selebihnya akan menganggur dan akhirnya menyebabkan masalah faktor kemiskinan akan berlaku. Kalau kita lihatlah contoh paling dekatlah di negara-negara ASEAN ini adalah seperti di Bandar Manila. Bandar Manila adalah, untuk pengetahuan adik-adik pelajar, adalah bandar yang sangat tinggi penganggurannya disebabkan penduduk yang tinggal di kawasan bandar itu sangat ramai dan sangat padat. Dan guna tanahnya juga mempunyai persaingan yang sangat tinggi. Faktor kesan yang ketiga disebabkan oleh taburan penduduk yang padat ini adalah menyebabkan pencemaran sumber alam. Kawasan yang padat penduduk, dia akan menyebabkan masalah pencemaran seperti pencemaran udara, air dan bau. Menurut satu kajian yang dijalankan oleh Pendidikan Perubatan India, Sungai Ganges penuh dengan bahan pencemar sehingga penduduk sekitar terdedah kepada pelbagai penyakit daripada tempat lain di India. Jadi untuk adik-adik pelajar kena ingat, disebabkan oleh taburan penduduk yang padat ini, dia akan menyebabkan masalah pencemaran sumber alam seperti udara, air dan bau. Kerana orang yang ramai penduduk ini akan menyebabkan masalah-masalah seperti udara, air dan bau ini akan wujud. Sebagai contohnya, penempatan setinggan yang macam kamu boleh tengok di gambar ini. Orang membina rumah di atas air. Baik, kalau kamu tengok di sini, apa yang berlaku orang buat rumah di atas air ni? Ada sampah sarap. Bila ada sampah sarap, dia akan menyebabkan kawasan itu bau. Akhirnya menyebabkan pencemaran udara. Lepas tu, dia juga akan menyebabkan pencemaran air kerana tidak adanya sistem pengurusan sampah yang efisien. Maka orang-orang setempat di kawasan setinggan ini buang sampah ke dalam sungai saja tanpa memikirkan kaedah pembuangan yang lebih baik dan efisien. Begitu juga dengan gambar yang ini, kamu boleh tengok ini rumah dan ini adalah bangunan.
Jadi apabila ramai penduduk di kawasan yang tinggal di seperti ini, dia menyebabkan masalah pencemaran udara disebabkan oleh pertama, penggunaan kenderaan bermotor yang terlampau banyak, itu juga salah satu faktor. Semakin ramai penduduk, maka semakin banyak penggunaan kenderaan-kenderaan berasap ini akan berlaku. Jadi, bila begitu, maka dia sekaligus akan menyebabkan pelepasan asap kereta dan motor sebagainya dan akan menyebabkan kawasan itu menerima pencemaran udara. Belum termasuk lagi dengan sektor-sektor perkilangan yang sesuka hati melepaskan asap-asap kilang itu di ruang udara. Seterusnya, kesan daripada taburan penduduk yang padat ini akan menyebabkan kemerosotan kualiti hidup. Biasanya kita kaitkan dengan kawasan setinggan yang sesak dan padat di bandar, yang mana dia menyebabkan pelbagai penyakit merebak seperti malaria, denggi dan taun. Misalnya pada tahun 2019 di Dhaka, Bangladesh, negara ini dilanda wabak demam denggi yang teruk akibat dan menyebabkan kematian yang cukup tinggi dalam kalangan penduduk. Kenapa masalah kemerosotan kualiti hidup ini berlaku? Okey, kalau adik-adik pelajar dapat tengok di gambar ini, dalam keadaan rumah yang bersesak-sesak ini dengan sistem pengurusan air, udara dan sampah yang tidak terurus seperti yang cikgu cakap tadi, maka ia akan memudahkan penyakit-penyakit seperti malaria, denggi dan taun ini merebak. Misalnya denggi. Denggi ini adalah penyakit daripada bawaan nyamuk. Bila rumah kita ini tidak dibersihkan dengan sempurna, maka nyamuk denggi ini akan mudah bertelur dan seterusnya mudah untuk menjangkiti orang-orang setempat. Jadi apabila tiada adanya pengurusan sampah, kebersihan yang baik, maka demam denggi ini dia akan mudah menyerang kelompok yang tinggal di kawasan padat seperti ini. Belum juga termasuk seperti juga penyakit taun dan malaria dan sebagainya. Biasanya penyakit taun dan malaria ini dia mudah berjangkit melalui air. Jadi bayangkan bila di kawasan yang sempit begini dengan masalah air yang banyak, jadi bila taun ini masuk dalam sistem air seluruh tempat ini, maka ia akan mudah menyebarkan penyakit tersebut. Sekaligus dia menyebabkan kemerosotan kualiti hidup penduduk setempat semakin meningkat dan bertambah teruk. Baik, seterusnya kita pergi kepada kesan taburan penduduk jarang. Salah satu kesan daripada taburan penduduk jarang yang kita dapat tengok di sini ialah sumber alam terpelihara. Kawasan penduduk jarang dapat memelihara sumber alam kerana sumber alam mereka tidak dibangunkan sepenuhnya. Penduduk yang jarang membolehkan pemilikan tanah lebih luas dan ini mendorong kepada peningkatan produktiviti per kapita. Sebagai contoh, sumber alam negara Bhutan tidak dibangunkan sepenuhnya dan masih terpelihara. Maksudnya, bila kawasan penduduk yang jarang ini dia dapat menjaga alam sekitar ataupun sumber alam di sekeliling mereka kerana alam-alam tersebut tidak dibangunkan atau tidak dimusnahkan oleh aktiviti-aktiviti kegiatan ekonomi yang memerlukan penebangan pokok hutan dan sebagainya. Jadi sekaligus bila tidak ada aktiviti-aktiviti ekonomi seperti ini, maka sumber alam seperti yang kamu dapat tengok di gambar ini akan dapat dijaga dan seterusnya dijaga dan masyarakat setempat boleh menikmati sumber alam ini selama-lamanya. Jadi kesan taburan penduduk jarang yang kamu dapat tengok di sini sekali ialah sumber alam itu adalah terpelihara disebabkan sumber alamnya tidak dirosakkan oleh kegiatan aktiviti manusia seperti perindustrian dan sebagainya. Kesan yang kedua ialah perkembangan ekonomi yang perlahan. Kawasan penduduk yang jarang akan menyebabkan tenaga kerja dan saiz pasaran kecil untuk memajukan ekonomi. Kawasan penduduk jarang
juga mempunyai pendapatan per kapita yang rendah kerana hasil pendapatan datang dari sektor ekonomi tradisional seperti pertanian, penternakan dan perikanan. Sebagai contohnya di Morontiana, negara yang berpenduduk jarang dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Ya, maksudnya di sini adik-adik pelajar sudah tentu kawasan penduduk yang jarang ini akan menyebabkan ekonomi di kawasan mereka adalah sukar untuk dimajukan kerana sistem ekonomi di kawasan tersebut lebih ke arah tradisional seperti pertanian, penternakan dan perikanan dan dijalankan dalam skala yang kecil. Jadi maksudnya bila begitu, maka untuk ekonomi itu berkembang adalah amat perlahan kerana dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit dan juga saiz pasaran yang kecil ini, maka adalah sukar untuk kerajaan ataupun pihak berwajib membangunkan ekonomi tersebut ke arah yang lebih baik kerana disebabkan oleh saiz tenaga kerja dan saiz pasarannya yang sangat kecil selain daripada sektor ekonomi tradisionalnya seperti pertanian. Jadi apa yang cikgu ingin ingatkan semula tentang bab kesan taburan penduduk ini, adik-adik pelajar, seterusnya iaitu kesan yang ketiga, infrastruktur terhad. Sesebuah negara yang mempunyai bilangan penduduk sedikit akan menghadkan pembangunan infrastruktur di kawasan mereka. Ini kerana infrastruktur terhad disebabkan oleh kekurangan bilangan tenaga kerja dan kepakaran. Contoh, kerajaan di Republika Palau yang terletak di Asia Pasifik tidak dapat menumbuhkan universiti kerana negara ini mempunyai bilangan penduduk yang terlalu sedikit, iaitu lebih kurang 25 orang sahaja di dalam satu pulau. Maksudnya, kesan daripada penduduk yang jarang ini, maka ia akan membantutkan pembinaan bangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Sebagai contoh, maksudnya infrastruktur ni bangunan-bangunan lah. Macam yang kamu nampak di Kota Belud tu kan, ada bangunan kedai, ada bangunan pentadbiran dan sebagainya. Tetapi disebabkan oleh penduduk yang sedikit di satu kawasan itu, maka pembinaan bangunan tersebut tidak dapat dibina kerana kekurangan bilangan tenaga kerja dan kepakaran yang kurang dalam kawasan tersebut. Jadi, cikgu ingin ulang semula tentang topik yang kita belajar pada hari ini, iaitu berkenaan dengan kesan taburan penduduk. Apa yang adik-adik pelajar perlu tahu dan kena ingat ialah kesan taburan penduduk ini kita kena ingat dari segi kesan taburan yang padat dan juga kesan taburan jarang. Di mana tadi kita lihat kesan taburan penduduk yang padat ini telah menyebabkan persaingan guna tanah di suatu kawasan akan menjadi kuat dan hebat. Selain itu, dia juga menyebabkan kemerosotan kualiti kesihatan penduduk setempat. Dia juga menyebabkan masalah kemiskinan di kawasan tersebut. Dan dia juga menyebabkan pencemaran sumber alam yang teruk di kawasan tersebut. Dan kesan taburan penduduk jarang ini, adik-adik pelajar kena ingat, dia ada 3 kesan. Kesan yang pertama iaitu sumber alam akan terpelihara dan terjaga. Kedua, perkembangan ekonomi di kawasan tersebut akan menjadi perlahan. Dan dari segi pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut pula juga akan terhad dan perlahan, disebabkan kurangnya jumlah bilangan penduduk dan tenaga-tenaga kerja pakar di kawasan tersebut. Jadi cikgu harap adik pelajar dapat faham tentang topik yang cikgu sampaikan ini, dan sekiranya ada soalan, adik pelajar boleh bertanya kepada cikgu di aplikasi Telegram di dalam grup Telegram kita. Jadi untuk hari ini itu saja, dan cikgu ucapkan sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesudian dan keprihatinan adik pelajar menonton tayangan video pengajaran ini. Assalamualaikum.